yang betul dengan yang salah. Untuk meletakkan yang hak dengan yang batil. Sebab tu saya kata tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat dalam satu peristiwa hijrah baginda Nabi SAW, dan kita nak tengok sejauh mana UMNO laksana, dan kita nak banding apakah PAS melaksanakan seperti mana yang diperlakukan oleh baginda Nabi SAW. Masa Nabi hijrah tuan-tuan daripada Mekah ke Madinah, Nabi sesampainya di Quba dan perjalanan ke Madinah, maka Nabi dirikan masjid. Bila Nabi dirikan masjid, itu merupakan pelaksanaan awal baginda Rasulullah. Bagaimana nak jadikan Madinah sebagai daulah Islam? Macam mana nak jadikan Madinah sebagai sebuah negara Islam? Maka masjid Quba yang didirikan oleh baginda Nabi adalah sebagai tempat untuk menyatu padukan umat Islam. Adalah tempat untuk memberi ilmu pengetahuan kepada umat Islam. Adalah tempat untuk beribadah kepada Allah. Tapi hari ini tuan-tuan, kalau kita nak lihat dalam usaha hijrah baginda Nabi pertama diri masjid, lah saya nak tanya orang PAS, nak tanya orang UMNO dengan penuh yakin, setelah hijrah kuasa daripada penjajah yang memerintah kita dulu selama 446 tahun, dan sekarang kita menjadi kerajaan yang memerintah hari ini, siapa yang bertanggungjawab mendirikan masjid seluruh negara? UMNO. Orang PAS jangan debek dada. Hatta kalau di Terengganu ni, Allah SWT pernah bagi PAS merintah Terengganu. Dan saya jejak kaki di bumi Terengganu bersama perjuangan bersama dengan Pak Chan. Daripada tahun 1999 kekalahan sampai kemenangan balik tahun 2004. Tuan-tuan nampak macam mana Haji Hadi Patua sebelum mengambil kerajaan negeri Terengganu. Patua Haji Hadi di mana-mana pun, dia kata masjid yang dibina oleh Kerajaan Bangsa Nasional, hasil daripada wang haram, hasil daripada wang kutipan arak, cukai judi. Maka kalau disemayang, Tuhan tak terima akan semayang dia. Maka doa tak diangkat oleh Allah SWT. Ini da'iyah fitnah Haji Hadi Awang. Sehingga pada masa itu satu qaryah jadi dua masjid. Satu masjid, dua imam. Karena fatwa Haji Hadi. Oleh kerana nak membuktikan kebenaran UMNO melaksanakan tanggungjawab sebagai kerajaan, mendirikan masjid seluruh negara, hatta seluruh negeri Terengganu. Dengan takdir Allah, nak tengok siapa betul, siapa salah, Allah SWT maha mengetahui. Akhirnya berlakulah pertukaran kerajaan. Nah, Haji Hadi merintah. Menanglah PAS tahun 1999. Nak membuktikan kebenaran UMNO yang melaksanakan tanggungjawab Islam. Bila menang dia kakak, masjid yang dia kata haram dulu, halal habis masjid-masjid tu. Mananya masjid tu habis halal. Berebut pula nak jadi jawatan kuasa masjid. Berebut pula masjid yang kita buat. Akhirnya masjid ditukar color aja. Daripada color biasa dia tukar color hijau yang berhormat. Kenapa kononnya dia kata dia yang seolah-olah mengubah suai masjid? Pada masjid tu kita buat. Kalau kata UMNO tak betul, masjid tu runtuh saja, naik masjid baru. Tetapi kenapa diguna masjid yang dibina oleh Kerajaan Bangsa Nasional? Mana ada fatwa Haji Hadi? Jelas satu perkara yang kata Nabi, maka Haji Hadi sanggup jual agama dan menghina institusi masjid yang dilaksanakan oleh Kerajaan Bangsa Nasional. Ini menunjukkan bahawa apa diberlaku oleh PAS hari ini, dohir kebenaran UMNO, dohir kebatilan mereka. Dan rakyat Terengganu saya ucap syabas tahniah, kerana apabila satu demi satu kesalahan dilakukan oleh kerajaan PAS selama 4 tahun memerintah Terengganu, akhirnya rakyat Terengganu telah buat satu keputusan dalam tahun 2004, akhirnya Terengganu dapat ditawan semula. Dan UMNO insyaAllah dulu kini buat selama-lamanya akan terus memerintah bumi Terengganu. Maknanya tuan-tuan, rakyat Terengganu tahu menilai. Sebab tu saya kata, soal UMNO hari ini dikatakan tidak Islam. Saya disebut tuan-tuan, diri masjid ni syiar. Sembahyang di masjid syariat. Kalau kata UMNO ni tak Islam,
Kita diri masjid, syiar ni tuntutan agama. Syariat adalah tuntutan agama. Kalau nak baca dari segi pahala lah, kita nak tanya Ustaz Pah, nak tanya ulama'-ulama' dalam PAS, mana lebih besar pahala antara orang yang buat masjid, yang tumpang semayang di masjid. Yang buat masjid, kita. Yang tumpang semayang, dia. Takkan pahala dia lebih daripada kita? Maka UMNO, pahala lebih besar daripada buat penumpang yang semayang di masjid kajian buat. Yang lantik imam, kita. Yang bayar allowance, kita. Yang berebut, depa. Sampai huara masjid. Malam kemarin dulu saya di Kuala Kerai. Cerita pada saya macam mana imam PAS hentam di membar. Sebelumnya saya di Pekala Hulu pun sama. Sebelum pada itu saya di Baling Kedah pun sama. Maka pada hari ini tuan-tuan, fitnah bukan saja di gelanggang politik. Hari ini fitnah sehingga ke membar masjid. Karena nak cari pengaruh, nak cari sokongan. Maka sanggup jual agama tanpa memikirkan tali silaturahim kasih sayang di kalangan umat Islam. Maka di sini menunjukkan bahawa PAS langsung tidak mengendah dalam usaha nak memupuk perpaduan umat Islam. Hatta masjid yang didirikan di baginda Nabi SAW adalah sebagai tempat memupuk perpaduan. Tapi hari ini kita tetap tegaskan bahawa PAS memperalatkan masjid sehingga perpaduan, sehingga kasih sayang umat Islam hari ini hancur berkecai kerana daya politik mereka di masjid. Ini keadaan yang berlaku. Benda ni jangan siapa napi. Kalau sekiranya orang PAS kata kita pada hari ini kononnya tak Islam, salah satu daripada apa dibuat oleh baginda Nabi semasa hijrah, UMNO laksana. Kalau nak baca markah tuan, kalau macam cerita nak jumpa belalang, bila kita hujah 1, naik markah 1-0. Kita dah menang dah 1. Mananya dia tak buat pun dalam usaha masjid. Terengganu pun dulu dia mentah nak cuba buat masjid. Buatlah 2 buah masjid. 1 di Alor Limbat, 1 di Gemuruh. 2-2 tak siap. Tanya Pak Chan. 2-2 masjid Rangka. Tanya Pak Chan. Dia orang lama. Dan tanya tuan-tuan yang tahu orang lama. Saya mari di sini bila bersyarah di tempat 2 masjid ni tak siap. Dia kata, masjid sampai naik lumut. Lumut bukan hijau, lumut hitam. Lumut hitam naik. Sekarang ni Kajian Bahasa Nasional telah menyiapkan kedua-dua buah masjid itu. Maknanya kalau ditanya PAS apa usaha agama yang diperberlakukan oleh pihak PAS, mereka hanya cakap soal Islam, tetapi mereka langsung tidak melaksanakan kehendak Islam. Kedatangan Yang Berhormat Ramlino, sahabat saya. Maknanya tuan-tuan dan perempuan ini jelas. Sekongkongnya dapat kita fikir pada malam ini. Jangan kita rasa inferiority complex. Jangan kita rasa kita rendah diri apabila menuduh konon UMNO tidak Islam. Padahal ini yakin dan percaya bahawa Islam di Malaysia adalah didaulatkan dengan perjuangan UMNO. Sebab tu saya kata tuan-tuan dan perempuan, perkara yang kedua, kerana 2 penceramah saya tak boleh kupas lagi panjang. Perkara yang kedua, semasa Nabi hijrah Mekah ke Madinah, apa Nabi buat? Nabi mengajak kepada perpaduan antara Muhajirin dan Ansar. Nabi mengajak kepada perpaduan antara Aus dan Khazraj. Maknanya 2 perkara yang dibuat oleh Nabi kedua-dua itu. Hari ini siapa yang mengajak kepada perpaduan? Siapa yang mengajak kepada persaudaraan? Maka zaman Nabi, Nabi usaha menyatu padukan Muhajirin dan Ansar. Di Malaysia ni dek kakak, nak cari Muhajirin dengan Ansar 3 pasang kasut putih pun tak jumpa Muhajirin Ansar di Malaysia. Yang ada di Malaysia siapa? PAS dan UMNO. Siapa yang mengajak perpaduan? UMNO. Siapa yang tolak perpaduan? PAS. Takkan yang tolak perpaduan hari ini mengaku dia berjuang Islam. Sedangkan dalam Al-Quran Allah berfirman, waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Jelas dalam Quran Tuhan cerita
Peganglah kamu dengan tali Allah. Dan jangan kamu berpecah belah. Maknanya Allah sendiri dalam Al-Quran menganjurkan perpaduan. Bila Allah menganjurkan perpaduan, menyuruh supaya berpegang kamu bersatu. Maknanya UMNO pegang pada ajaran Allah. UMNO pegang pada perintah Allah. UMNO pegang pada ajaran Al-Quran. Sebab tu hari ini kita ajak, mari lepas, duduk semeja, fikir soal bangsa, fikir soal agama, mikir soal masa depan negara. Tapi PAS lebih letak kepentingan politik, kedudukan, pangkat darjat, sanggup menolak perpaduan. Tolak perpaduan, mana tolak Islam. Maka Islam telah diperalatkan oleh mereka. Jelas kata Nabi, nak kedudukan, pangkat darjat, kekayaan, sanggup jual agama. Saya nak kupas tajuk tu je. Maknanya jelas. Hari ini yang tak boleh lahir perpaduan di kalangan kita. Kerana umat Islam hari ini dah hilang kasih sayang. Yang tak boleh wujud perpaduan kerana kita dah hilang kasih sayang, tuan-tuan. Macam mana kata hilang kasih sayang? Yang Lim Kek Siang mai Terengganu, Haji Hadi Dakap. Tuan-tuan pun tahu. Yang saya dengan yang Muhammad Izam mai, kalau dia tahu, dia kata kami ni budak jahat. Sebab dia pernah kata saya budak jahat. Masa saya duduk datang ceramah zaman kalah dulu. Tanya SB, dia kata budak jahat Kedah tu mari ceramah pula. SB beritahu saya. Maknanya tukar. Kalau banding saya dengan Lim Kek Siang, siapa lebih jahat? Tiba-tiba yang bercakap soal Islam ni jahat, yang hak dom menentang Islam tu baik sampai dia dakap. Maknanya Haji Hadi sendiri tidak tahu mempertimbangkan antara Islam dengan bukan Islam. Tak tahu nak menilai kasih sayang antara umat Islam. Ini sebab perpaduan tak tercapai. Ini sebab perbalahan yang berlaku. Kerana kita mengenepikan ajaran Allah di dalam Islam, hatta yang disuruh oleh agama. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ambil contoh yang kedua. Kes Elizabeth Wong. Ini isu semasa lah ni. Kes Elizabeth Wong yang berhormat Bukit apa? Bukit Telanjang apa? Dia bunyi lebih kurang sama. Bukit Lanjan. Kes Elizabeth Wong. Yang peliknya Datuk Ni Aziz bela. Dia kata apa salah dia telanjang rumah dia. Maka tak salah tu rumah dia. Yang kita nak jadi orang yang nak ambil soal peribadi ni pasal apa? Rumah dia. Hak tu Ni Aziz kata betul. Tapi persoalan masalah saya, masalah tuan-tuan, masalah rakyat ialah dia telanjang dalam rumah. Yang gambar telanjang dia duduk dalam skrin telefon saya ni pasal apa? Hang telanjang lah dalam rumah. Yang gambar telanjang masuk dalam telefon saya pasal apa? Pasal ada di kalangan kita yang tahu nombor telefon, dia kata Ustaz, ini satu isu yang cukup kontroversi semasa. Yang ni Ustaz minta Ustaz tolong jawab. Dan saya akan hantar maklumat ke Ustaz untuk dijawab melalui MMS. Saya pun cari gelebek, pergi gelebek main tekan, bukan pandai sangat. Nasib baik saya gelebek jumpa. Saya belek-belek jumpa, aku saya suruh anak saya buka, tak tentang saya. Buka-buka tengok, Allah mak, natang apa ni? Kita pun belek lah. Kawan dah abang kata hang terima lagi. Buat tu yang hantar ke saya. Yang marah pasal dia telanjang dalam telefon kita. Telanjang pun ada juga. Patutnya saya tak tahu nombor telefon Ni Aziz. Tidak hantar dengan Ni Aziz sama. Makna tuan-tuan, bela kerana puak dia. Tapi bila mana kes Elizabeth Wong tuan berkesalahan di segi moral. Kalau UMNO ni yang umat, UMNO kena berhentilah. Tak boleh jadi pemimpin rakyat. Ini soal moral. Metang puak dia. Hatta Elizabeth Wong bukan sebangsa dengan dia. Bukan seagama dengan dia. Tapi sekapai dengan dia. Dia bela. Kerana tukar kasih sayang antara Elizabeth Wong dengan umat Islam. Tuan-tuan. Yang sedihnya kita. Apabila Elizabeth Wong akhirnya dia mengambil tekanan. Dia terima tekanan. Atas sebab isu peribadi. Elizabeth Wong pun tuan-tuan.